سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang berusaha barisan jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, Muslimin, Muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini, petang 17 Ramadan, hari yang sangat berbahagia, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Maka bersama-sama kita berada di rumah Allah Taala ini untuk sedikit peringatan asar. Tazkirah ni tak boleh panjang sebab hati orang ni dah dekat ke bazar dah sekarang ni. Ya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pun begitu tuan-tuan, marilah kita sama-sama menginsafi diri kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dilahirkan tanpa seurat benang pun, lalu kita berada di dalam dunia yang sangat asing bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menghantar nabi dan rasul untuk membantu manusia dengan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, Al-Quranul Karim adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang terbaik, malaikat yang paling mulia, Sayyidul Malaikah, iaitu Sayyidina Jibril alaihi salam. Diturunkan kepada Nabi, sebaik-baik Nabi dan sebaik-baik makhluk, iaitu Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk sebaik-baik umat, iaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Al-Quran mempunyai banyak nama, antaranya Al-Quran, antaranya kalamullah, antaranya az-zikr, antaranya juga ialah Al-Kitab, dan antaranya juga Al-Furqan, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya kitab yang mana menunjukkan manusia kehidupan dan juga hidayah, seperti mana firmanullah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itu adalah sebuah kitab, yakni Al-Quran, yang Allah turunkan kepada kita. Dzalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Apabila ada sedikit saja keraguan, maka kufurlah kita, terkeluarlah kita daripada seorang yang beriman kepada Allah. La raiba fihi hudan lil muttaqin, dan dia menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, secara jelasnya boleh difahami daripada ayat yang ringkas ini, iaitu orang yang bertakwa, salah satu sifatnya adalah mereka ini akan sentiasa bersama-sama dengan Al-Quranul Karim, dan sentiasa bersama-sama dengan orang yang berpegang kepada Al-Quranul Karim. Kerana akhir zaman ini, ya, zaman kita ini, zaman di mana manusia terlalu banyak mendapat pendidikan, habis semua orang pandai dah sekarang. Bukan sekadar pandai, kata orang itu, dalam pelajaran, tetapi sudah pandai mengeluarkan pandangan tanpa melihat kiri dan kanan, dan tanpa membuat apa-apa perbatasan. Tak ada batasan. Mereka keluarkan pandangan walaupun tidak diminta pandangan. Jadi oleh kerana terlalu banyak sangat pandangan mana yang kita nak ikut? Ya. Kerana orang pandai pada hari ini terlalu ramai. Yang pandai pun ada, yang memandai-mandai pun ada. Jadi kita nak ikut yang mana, tuan-tuan? Maka sudah pastinya Nabi SAW meninggalkan panduan kepada kita. Taraktu fikum amrayn, in tamassak lan tadillu abada in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati, atau kama qala. Aku tinggalkan kamu dua perkara
yang tidak akan selama-lamanya kamu ni sesat, iaitu Al-Quran dan sunnahku. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Persoalannya pada hari ini, berapa ramai anak muda kita pada hari ini yang bersahabat dengan Al-Quran? Berapa ramai di kalangan kita ini yang setiap hari membaca Al-Quran? Berapa ramai di kalangan kita ini yang mempelajari Al-Quran serta makna serta tafsirnya? Pada hari ini, tuan-tuan kasih oleh Allah, ya, kita mempelajarinya berdikit-dikit di masjid. Tetapi bagaimana pula anak muda yang bakal menjadi pemimpin dan menjadi generasi pelapis kepada kita? Adakah mereka membaca Al-Quran? Adakah mereka mempelajari Al-Quran? Adakah mereka memahami makna Al-Quran? Adakah mereka mempelajari tafsir Al-Quran? Jadi pandainya mereka pada hari ini jauh daripada Al-Quran. Apa maknanya, tuan-tuan? Dia jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ini satu malapetaka di mana ramai orang pandai tetapi mereka tidak mempunyai dan tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kerana mereka jauh daripada Al-Quranul Karim. Tidak menjadi generasi Al-Quran seperti para sahabat dahulu. Orang dulu, tuan-tuan, kita ingat, ya, zaman tuan-tuan dulu, malam-malam pergi ke surau cari tok guru ngaji Quran, bawa pelita. Zaman saya bawa torchlight cari guru Quran. Adakah hari ini generasi yang sama atau kanak-kanak hari ini mereka mempelajari Al-Quran? Alhamdulillah jika ada. Yang tidak ada kena cari gurunya. Dan bila dah dapat guru, jangan komplain tentang bayarannya. Ada guru Quran diletakkan sebulan bayaran RM30. Ada ibu bapa komplain. Apa jawabnya? Mahalnya. Bukan seikhlas hati ke? Kalau seikhlas hati, tuan-tuan, sebulan RM3 lah jawabnya. Ya. Sebulan RM3. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia boleh membayar tuition itu dan ini dengan harga RM50 yang hanya kadang-kadang 2 kali saja seminggu. Tetapi guru Quran yang mengajarnya setiap hari kecuali Sabtu dan Ahad hanya dibayar RM30. Itu pun celum-celam bayarnya. Mujulah guru Quran ni sifat ikhlasnya tinggi. Ya, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran sepatutnya menjadi sahabat kepada kita. Sahabat kepada kita kerana dia akan memberikan syafaat kepada kita. Sahabat baik kita pada hari ini paling kuat dia bayar kopi kita. Ya, ini tak boleh nak ngopi lah bulan Ramadan ni. Tapi lepas tarawih kerang kadang-kadang ada yang mengajak, jom kita kedai. Makan apa lagi, dah kenyang sahur. Tak ada apa, minum kopi je. Ya. Duit tak bawa, tak apa aku bawa. Dia cakap minum kopi je, tapi sampai kat kedai tu kawan tu macam-macam mintanya. Ya, mi goreng lah, mi hailam lah. Kata tadi tak lalu dah kenyang dah makan. Ini aku nak minum, kamu pun nak lebih makan. Lebih suruh dari kuah. Tapi tak apa, dia bayar. Ya, dia bayar. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ini sahabat kita. Pergi mancing sama, bujang sama, ya tak? Tetapi tuan-tuan, apabila kita meninggal dunia, sahabat kita lah yang akan menghantar kita ke kubur. Sahabat kita ni jugalah yang akan menerima jenazah kita dan meletakkan di dalam liang lahat. Sahabat kita ni lah juga yang membuka kain dan meletakkan pipi kita di tanah. Sahabat kita ni jugalah yang menerima tanah, lalu dimasukkan ke dalam lubang kubur kita. Dia injak-injaknya kubur kita sehingga padat dan padu. Kemudian beliaulah juga yang akan meletakkan batu nisan walaupun air matanya bergenang.
Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mahu dia menemankan kita barang satu malam pun di dalam lubang kubur itu. Kata sahabat, ya tak? Sahabat hidup semati, ya tak? Rupanya tuan-tuan, sahabat yang betul-betul menjadi sahabat kita adalah Al-Quran, amalan soleh kita. Maka Quran ni tuan-tuan, jangan buat main. Kita ni masih ada masa lagi ni untuk mencari sahabat sejati kita, iaitu siapa? Al-Quran. Bacalah. Kalau tak mampu nak baca, dengarlah. Kalau tak mampu nak dengar, duduklah dalam majlis Al-Quran. Kita duduklah, dengar pun tak apa dah. Ya. Hormatilah orang yang membaca Quran. Jangan kita bercakap ketika mana Al-Quran dibacakan. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, di akhirat kelak, kita akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. Al-Quran ini sangat besar. Al-Quran ini sangat agung. Al-Quran ini pembela kepada kita di hari kiamat, di dalam lubang kubur kita. Di mana ketika manusia tidak boleh membela sesiapa pun, maka Al-Quran akan datang membela kita. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, malulah kita di hadapan Allah apabila Allah Taala memberikan pertolongan kepada kita, tapi kita tidak mengindahkan kepada Al-Quran dan pertolongan Allah ini, syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di kalangan kita ini yang bila kahwinnya menerima senaskah Al-Quran. Yang trend orang hari ni tak, bila nak kahwin, hantarannya Quran lah. Quran tu pula bukan calang-calang Quran, bukan Quran biasa-biasa. Quran dibeli daripada Mekah, ya, bersalut dengan baldu, ya, dengan rehannya yang cantik. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, terimalah sampai sudah tak berbaca. Anak dia nak kahwin pula, dia jadikan hantaran untuk anak dia pula. Ini Quran ni dulu mak ayah kamu buat hantaran ke mak ni. Mak tak baca sebab sayang. Sayang tak baca. Orang sebab sayang dah baca. Ya. Biar kata orang tu sampai kusam, sampai masam Quran tu dibacanya. Tapi ini elok je. Sayang sangat. Ya tak? Jadi mak tak baca. Ya tak? Bagi pada anak, buat hantaran. Ni bagikan pada laki kamu, kata. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, apalah maknanya begitu Quran ini? Ingatlah satu hari nanti Quran akan hilang. Ya, dia akan hilang. Hilang semua. Daripada dada-dada manusia hilang, dan juga tulisannya juga akan hilang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, ya, kita kena muliakan Quran. Ya, muliakan Quran. Tidak ada buku, tidak ada benda yang lebih mulia di atas muka bumi ini, barang-barang melainkan Al-Quran. Sebab dia adalah mukjizat paling besar yang Allah tinggalkan kepada Nabi untuk umatnya. Mukjizat lain kita tak dapat tengok. Tapi mukjizat yang ada sekarang ni Al-Quran memandu kehidupan kita. Sebab itulah tuan-tuan kasih oleh Allah, siapa yang pegang pada Quran, dia tidak mudah dipengaruhi dan dikotak-katikkan. Percayalah. Tidak mudah dipengaruhi. Dan mereka akan sentiasa berada di landasan yang benar. Walaupun ketika manusia sedang kelang kabut, tapi dia tetap akan berada di jalan yang benar. Kerana dia dibimbing oleh Al-Quran, hidayah dan kalamullah ini. Justru itu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama banyak membaca Al-Quran. Mengulang balik hafazan-hafazan yang telah kita hafal dulu. Ulang balik hafalan-hafalan kita, supaya hati kita ni menyimpan Al-Quran. Mudah-mudahan api neraka tidak akan menyentuh hati kita. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah ini memberikan bekalan dan keinsafan untuk kita bersama. Cukuplah sekadar itu. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والميحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.